Dan seterusnya bagi membincangkan mengenai sambutan Hari Malaysia hari ini di talian ialah pensyarah Fakulti Sains Sosial Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS Dr. Juneri Amir dan juga penganalisis politik Dr. Arnold Puyok. Kita mulakan dengan Dr. Juneri dulu ya, Doktor. Hello Doktor. Ya. Halo. Doktor, melihat kepada pembentukan Malaysia dengan adanya Sabah dan Sarawak dan bagaimanakah kita hendak perkasakan semangat federalisme ini? Dan bukan hanya mengenai Semenanjung secara isolasi ataupun Sabah secara isolasi ataupun Sarawak secara isolasi. Ya, amat penting untuk kita seluruh rakyat Malaysia bahawa Hari Malaysia ini bukan hanya untuk Sabah dan Sarawak. Kerana hakikatnya pada 16 September 51 tahun yang lalu, ketiga-tiga negara ini, satu ini telah bersatu bersama untuk melakar masa depan, untuk memungkinkan rakyat di ketiga-tiga wilayah ini dapat membina negara idaman mereka. Jadi melangkah ke hadapan untuk memperkasakannya, saya fikir kita harus melihat semula sejarah yang ada dalam buku teks sejarah Malaysia ini supaya dapat ditingkatkan lagi jumlah halamannya ataupun tumpuan dan penekanannya. Selain daripada yang jauh lebih penting ialah bagaimana kita dapat penumbuhan Malaysia 51 tahun yang lalu. Jadi untuk itu peranan yang dapat dimainkan oleh media massa khususnya di Semenanjung Malaysia itu amat penting. Bukan saja akhbar tetapi juga TV sebagai contoh untuk menyebarkan di Malaysia ini. Dan apa yang jauh lebih penting saya fikir adalah bagaimana kita dapat memperangkan pendapat di semua peringkat juga di Malaysia. Jadi untuk itu ingin saya sarankan supaya pemimpin pendapat termasuk pemimpin masyarakat juga NGO di ketiga-tiga wilayah ini dibenarkan ataupun beri peluang untuk melawat masing-masing wilayah itu supaya mereka lebih faham. Kerana apa yang saya mengerti daripada pengamatan saya di peringkat keumbi, begitu banyak lagi rakyat di Semenanjung Malaysia sebagai contoh belum lagi menjejakkan kaki di Sabah dan Sarawak. Inilah yang sebenarnya menimbulkan semacam tanggapan yang salah tentang Sabah dan Sarawak dan seterusnya tentang pembentukan Malaysia ini. Dr. Juneri Amir? Ya. Okey, kami akan kepada Dr. Arnold Puyok pada sekarang ini untuk membincangkan tentang Hari Malaysia. Dr. Arnold, melihat kepada genapnya 51 tahun Malaysia dan juga penyatuan yang wujud pada hari 16 September 51 tahun lepas dan seterusnya melihat kepada hari ini dan bersuara akar umbinya ada suara-suara yang menyatakan wujud cabaran tentang penubuhan tersebut dan bagaimana untuk bergerak ke hadapan daripada 51 tahun selepas penubuhan Malaysia. Bagaimana doktor melihat cabaran ini dan juga bergerak ke hadapan? Apakah yang perlu dilakukan untuk memastikan bahawa kesatuan dan juga kesesamaan yang dicapai pada 51 tahun lepas dapat dikekalkan? Ya, saya melihat ada 3 cabaran utama. Kalau kita melihat dari segi cabaran yang pertama, ramai penduduk Sabah contohnya masih belum lagi tidak mempunyai perasaan cinta pada negara. Dan juga ramai lagi yang merasakan bahawa mereka bukan sebahagian daripada negara Malaysia. Ini berlaku terutama sekali di kawasan pedalaman. Jadi sebagai sebuah negara, apa yang kita harus lakukan adalah supaya meningkatkan program-program kesedaran, program-program yang boleh meningkatkan sense of belonging, especially among the Sabahan. Bukan saya dari segi sense of belonging, tetapi juga semangat cinta pada negara. Cabaran yang kedua saya melihat dari segi pembangunan. Saya ingat kerajaan perlu terus berusaha untuk membangunkan kawasan-kawasan pedalaman di Sabah khususnya, yang masih lagi ketinggalan, yang masih lagi tidak ada sekolah, tidak ada jalan raya dan sebagainya. So saya melihat ini satu cabaran yang penting yang perlu ditangani. Ya, cabaran yang ketiga saya melihat dari segi integrasi ketiga-tiga wilayah ini. Apa yang kita perlu lakukan di masa akan datang adalah supaya merapatkan hubungan Sabah, Sarawak dan juga persekutuan dan juga Peninsula Malaysia dalam konteks Malaysian Agreement dan juga dalam konteks perlembagaan Malaysia secara umum.
Dan seterusnya bergerak ke hadapan ya, Dr. Janeri dan juga Dr. Arnold, jika masih Dr. Janeri ada di talian, bergerak ke hadapan, apakah isu-isu pula yang mendepani Hari Malaysia ini, khususnya dalam konteks Sabah dan juga seperti isu keselamatan di Sabah, dan bagaimanakah isu ini dilihat dapat mungkin dijadikan satu strategi untuk memastikan bahawa kesatu paduan dapat dicapai dan juga semua pihak termasuk daripada akar umbi kepada pemimpin sendiri memahami apa yang diperlukan untuk mengekalkan Malaysia. Kita mulakan Dr. Janeri dulu. Ya, usaha-usaha ataupun adanya anasi yang cuba menggugat kesepaduan dengan usaha untuk atau gerakan untuk memisahkan Sabah dan Sarawak ini, saya fikir kita perlu menanamkan kesedaran dalam kalangan mereka tentang apakah risiko dan implikasinya. Jadi bagi saya implikasinya bukan saja dari segi politik, tetapi yang jauh lebih penting ialah dari segi keselamatan. Bagaimana kita dapat mempertahankan negeri Sabah dan Sarawak ini daripada ancaman dari luar. Mampukah sebagai contohnya Sabah mempertahankan ancaman daripada selatan Filipina sebagai contoh. Dan apatah lagi kita harus tahu Filipina belum lagi melepaskan dirinya daripada tanggapan untuk menakluki Sabah ataupun menuntut Sabah. Dan apatah lagi sekarang juga begitu banyak dari segi demografinya penduduk yang dari Sabah dan juga dari Indonesia berada di Sabah itu. Jadi jika benarlah tuntutan itu berlaku, saya bimbang bahawa ancaman seperti ini akan menggugat Sabah nanti. Dan mereka juga harus faham, golongan ini yang cuba memisahkan Sabah harus faham. Kalau mereka betul-betul berpegang perjanjian 20 perkara, mereka harus ingat mengikut perkara 7 dalam perjanjian itu hak untuk memisahkan dirinya daripada Persekutuan Malaysia. Okey, Dr. Janeri, terima kasih dan kita akan terus ke Dr. Arnold untuk terakhir mungkin sebelum kita berhenti untuk pergi ke laporan seterusnya. Saya ingin tambah sedikit soalan tersebut, mungkin dari segi isu kesamarataan ekonomi yang selalu diutarakan. Bagaimana Dr. Arnold melihat cabaran tersebut? Ya, memang kita dapat melihat cabaran ini timbul, tapi saya melihat banyak usaha kerajaan yang sudah dilakukan, terutama sekali daripada tahun 2008. Dari segi peruntukan federal ke Sabah dan juga Sarawak semakin meningkat, dan ini merupakan satu usaha yang baik, dan saya melihat usaha ini perlu diteruskan supaya tahap bangunan di Sabah dan juga di Sarawak dapat ditingkatkan supaya ianya sama dengan apa yang kita dapat lihat di Semenanjung Malaysia. Dan saya juga ingin memberi komen tentang isu keselamatan, dan ini merupakan satu isu yang penting yang perlu diberikan perhatian serius, terutama sekali di kawasan persempadanan Sabah dan juga Filipina. Dan saya melihat kalau isu keselamatan ini dapat ditangani oleh kerajaan, maka itu juga secara langsung akan meningkatkan perasaan sense of belonging itu tadi kepada negara. Okey, terima kasih Dr. Arnold Puyo dan juga Dr. Janeri Amir membincangkan tentang Hari Malaysia dan juga usaha untuk memastikan semangat dan juga kesatuan yang dicapai 51 tahun lepas dapat diteruskan dalam masa akan datang dan seterusnya.